saya boleh jamin adalah bentuk kerjasama dan perundingan. Dia ada lampiran. Boleh, Pasir Mas. Boleh. Terima kasih Pak Dixon. Cuma saya ingin bertanya ringkas ya. Pada pandangan saya, apa yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada hari ini hanyalah merupakan huraian secara terperinci kepada 7 tawaran dikemukakan oleh Yang Berhormat Paguh sebelum daripada ini. Sebenarnya tidak ada beza. Jadi bolehkah saya tanya kepada Pak Dixon, kenapakah tawaran daripada Paguh sebelum ini ditolak mentah-mentah tanpa ada perundingan? Kalau dirunding, saya kira mungkin huraian-huraian seperti ini boleh dipersetujui. Terima kasih. Terima kasih Wabi Pasir Mas. Kalau teliti dokumen ini bukan terperinci, bukan maknanya ini ada fundamental issues yang berbeza yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Paguh, mantan Perdana Menteri, bentuk CSA yang menuntut kami menyokong dan mengabsahkan kerajaan. Itu fundamental dan tidak ada. Dan di sini persefahaman ini menegaskan peranan kita sebagai pembangkang untuk menolak kalau tidak ada rundingan. Kemudian dalam kes yang lalu saya beritahu sendiri kepada YB Paguh sebelum kita menghadap. Karena saya kata pertama, tidak ada rundingan yang Pakatan Harapan. Rundingan ini harus rasmi dengan pimpinan Pakatan Harapan. Keduanya, diumumkan masa dah tenat, dah nak tenggelam dah. Dah hilang majoriti, dia jelas baru nak utarakan. Tak boleh. Apa yang dilakukan oleh Yang Muhammad Bera berbeza. Dia menang, dia dapat majoriti walaupun sangat kecil, itu pun pengurusi tahu. Hari ini mengundi untuk timbalan speaker pun tak mahu. Al-maklum sebabnya. Tetapi sekurang-kurangnya, tak salah saya hari kedua, hari ketiga, terus dia panggil. Dan ada orang tegur, orang kritik saya. Buat apa nak susah-susah payah? Saya kalau dijemput, kita pergi. Itu sikap saya juga cukup terbuka. Ada orang buat kecaman yang sangat kasar. Jadi saya sebut, kita ni baik-baik kita ingat kita baik. Kita tidak mungkin lebih baik daripada Nabi Musa AS. Buruk-buruk mana-mana pemimpin yang kita caci pun, tidak mungkin lebih buruk daripada Firaun. Jadi kalau Nabi Musa bersedia jumpa Firaun, takkanlah kita tak boleh jumpa yang kerdil dan hina ini. Okey? Itu yang pertama. Dan ini sebenarnya jawapan, saya percaya Muhammad Pasir Mas tahu, ini jawapan yang dibuat oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama dan pejuang besar Mesir, bila dipanggil oleh Hosni Mubarak menemui. Jadi penyokong-penyokong dia marah betul pada dia. Jadi dia bagi misal tamsil yang sama yang saya berikan. Jadi untuk kita agak lebih tawaduk sedikit, sekurang-kurangnya mendengar. Dalam pendengaran itu saya, Kota Raja dan Bagan, itu mengeluarkan pandangan secara walaupun sopan tapi tegas. Soal rasuah, soal undi 18, soal anti-hopping law, soal keangkuhan dan apa lagi? Reformasi parlimen. Ya. Pak Dixon, saya setuju tadi, tapi janganlah samakan Nabi Musa dengan Fir'aun, kasar sangat. Ya dah. Betul. Dah. Kota Raja tak dengar tadi. Maksud saya, kita bukan lebih baik daripada Nabi Musa. Orang yang kita kecam pun tidak lebih buruk. Ini pandangan yang dibuat oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali tak kala penyokong-penyokong dia kecam dia kerana menemui Hosni Mubarak, diktator kejam Mesir pada ketika itu. Maknanya kalau tanya saya, Bera dengan banding dengan Hosni Mubarak jauhlah lebih baik. Bera. Itu positif lah. Baik. Yang disebut transformasi ini, disebut umpamanya Majlis Pemulihan Negara. 50% pakar sektor awam swasta. 25% wakil kerajaan, 25% wakil pembangkang. Kemudian pembangkang kami usulkan seperti yang diutarakan sekian lama, 45 bilion ringgit untuk mengurangkan beban orang miskin. Itu cara langsung ya, dalam menghadapi COVID ini.
dan juga dipersetujui. Dan kita juga caveat dengan mengatakan, kalau 45 bilion itu diberi, kemudian moratorium faedah bank tidak diberikan, maknanya wang itu akan digunakan oleh rakyat membayar hutang bank. Balik kepada masalah asal. Oleh demikian, kita usulkan supaya ini dilakukan bersama dengan usul moratorium bank. Sila, Jolon. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Port Dickson. Saya ingin sentuh tadi mengenai Majlis Pemulihan Negara. Seperti mana yang kita sedia maklum sebelum ini, Yang Berhormat Pagoh memegang jawatan Perdana Menteri, dan dalam tempoh itu beliau juga telah berjaya meyakinkan bawah Duli Yang Bermulia Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Jadi kuasa seorang Perdana Menteri sewaktu darurat ni sangat-sangat besar dan luar biasa. Dalam keadaan itu pun, usaha kerajaan Perikatan Nasional untuk menangani masalah COVID boleh dikatakan gagal. Jumlah kematian meningkat dengan begitu mencanak sekali, jumlah jangkitan pun begitu tinggi. Adakah pada pandangan Yang Berhormat Port Dickson, dengan lantikan Yang Berhormat Pagoh sebagai pengurusi MPN bertaraf menteri berbanding dengan jawatan Perdana Menteri dalam keadaan darurat lebih baik dan akan membantu menurunkan kadar jangkitan COVID? Pandangan tepat daripada Jolon kerana Perdana Menteri kuasa penuh darurat tapi menangani dengan lemah dan banyak hal gagal, seperti kita lihat sekarang jumlah pencecah 17, 18, 20 ribu positif, tapi yang lebih mempersulitkan atau mengunsingkan adalah jumlah kematian yang kita sudah catat di antara yang paling tinggi di dunia. Ya, itu kan saya sentuh masa COVID. Tetapi sebab itu kita beritahu kepada Perdana Menteri dan juga pasukan perbincangan, sebaiknya ambillah tokoh baru, ya dari kerajaan tentunya, kita tak cadangkan dari pembangkang ataupun ambil yang lain yang ada pengalaman, yang mampu mengendali. Jangan ambil yang sama dan mengharapkan cadangan baru yang boleh menyelesaikan. Itu saya setuju dengan Jolon, telah kita kemukakan.